Bab 15 merupakan bab terakhir bagi subjek biologi KSSM tingkatan 4. Cikgu pasti ramai yang tertunggu-tunggu untuk belajar bab yang terakhir ini. Dalam bab ini, kita akan fokus kepada pembiakan seks, perkembangan dan pertumbuhan dalam manusia dan haiwan. Untuk hari ini, kita akan fokus pada topik 15.1 Sistem Pembiakan Manusia. Jadi, tunggu apa lagi? Jom kita lihat sama-sama. Kita lihat dulu objektif pembelajaran untuk topik ini. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mencirikan anatomi bagi sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Kita akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengenal pasti struktur-struktur dalam sistem pembiakan perempuan. Lihat gambar yang ditunjukkan, inilah sistem pembiakan perempuan. Sistem pembiakan perempuan terdiri daripada organ yang berotot iaitu uterus. Dinding bahagian dalam uterus dikenali sebagai endometrium. Bahagian penting yang terlibat dalam pembentukan gamet iaitu pembentukan ovum ialah ovari. Wanita mempunyai sepasang ovari. Terdapat juga tube fallopian dan cervix pula merupakan bukaan ke uterus. Satu lagi bukaan yang membolehkan gamet jantan untuk memasuki uterus ialah faraj. Kita sudah pun kenal pasti struktur-struktur dalam sistem pembiakan perempuan. Dapatkah anda nyatakan fungsi bagi setiap struktur ini? Seterusnya kita akan belajar pula fungsi dan peranan setiap struktur dalam sistem pembiakan perempuan. Kita mulakan dengan faraj. Faraj merupakan saluran masuk sperma. Selain itu, faraj juga merupakan laluan keluar haid dan kelahiran anak. Seterusnya, lihat pula cervix. Cervix merupakan bukaan sempit uterus, di mana struktur ini akan sentiasa merembeskan mukus dan mukus ini penting untuk membantu sperma berenang dengan mudah ke arah tube fallopian. Kerana kita tahu di tube fallopian lah berlakunya proses persenyawaan. Bagi pelajar perempuan yang telah mendapatkan suntikan vaksin HPV, kalau sebelum ini anda tertanya-tanya kenapa pelajar perempuan perlu mendapatkan suntikan vaksin HPV, jadi cikgu beritahu di sini, suntikan vaksin HPV penting untuk mencegah kanser cervix. Jadi pastikan anda telah mendapatkan suntikan vaksin HPV. Seterusnya lihat pula pada struktur ovari. Cikgu dah beritahu sebelum ini, wanita mempunyai sepasang ovari. Selain daripada tempat di mana terhasilnya gamet betina, ovari juga merupakan kelenjar endokrin yang berperanan untuk merembeskan hormon estrogen dan progesteron. Tube fallopian merupakan satu saluran berotot nipis. Bahagian dalamnya dilapisi dengan silium. Kenapa perlu ada silium? Tindakan silium dan peristalsis otot tube fallopian. Peristalsis di sini merujuk kepada pengecutan dan pengenduran otot tube fallopian bersama-sama dengan tindakan silium penting untuk menggerakkan usit sekunder ataupun embrio ke uterus. Seterusnya kita akan lihat pula tentang uterus. Kita tahu uterus merupakan organ berdinding tebal serta berotot. Walaupun saiznya kecil sahaja, tetapi apabila seseorang wanita itu mengandung, uterus berupaya untuk mengembang dan membesar hampir 500 kali ganda saiz asal. Dinding uterus dilapisi dengan tisu endometrium.
Penting ya tisu endometrium kerana di sinilah tempat di mana embrio akan menempel. Tisu endometrium yang tebal dan kaya dengan salur darah membekalkan nutrien dan oksigen kepada embrio. Tetapi ingat, sekiranya tiada persenyawaan, maka tisu endometrium inilah yang akan luruh dan membentuk haid. Sekarang kita akan belajar pula fungsi struktur-struktur dalam sistem pembiakan lelaki. Kita akan mulakan dengan bahagian yang paling penting, iaitu testis. Lelaki juga mempunyai sepasang testis dan fungsinya seakan-akan seperti ovari, di mana testis merupakan tempat di mana gamet jantan, iaitu sperma, dihasilkan. Selain itu, testis juga merupakan kelenjar endokrin yang berperanan untuk merembeskan testosteron. Testis dilindungi dalam struktur berupa kantung yang dikenali sebagai skrotum. Lihat pada gambar yang tunjukkan. Ini merupakan keratan membujur testis. Struktur spesifik dalam testis yang menghasilkan sperma ialah tubule seminiferus. Sperma yang dihasilkan akan menjadi matang dalam epididymis dan seterusnya akan memasuki salur yang dikenali sebagai ductus sperma atau nama lainnya vas deferens. Dua kelenjar yang penting untuk mengekalkan kesuburan lelaki ialah vesicle semen dan kelenjar prostat. Kedua-dua struktur ini akan merembeskan bendalir yang akan membentuk bendalir semen. Vesicle semen merembeskan bendalir bernutrien untuk sperma. Selain itu, bendalir ini adalah beralkali, penting untuk membolehkan sperma terus hidup dalam keadaan yang berasid, iaitu dalam faraj wanita. Kelenjar prostat pula merembeskan bendalir yang membantu pergerakan sperma. Uretra merupakan salur untuk mengeluarkan sperma. Tapi ingat, selain daripada salur untuk mengeluarkan sperma, uretra lelaki juga merupakan salur air kencing. Jadi, ada dua bahan yang dikeluarkan melalui uretra, iaitu salur untuk mengeluarkan sperma dan juga air kencing. Dan akhir sekali, kita lihat pada struktur zakar, di mana ini merupakan organ seks lelaki yang kaya dengan tisu lembut dan salur darah. Zakar berperanan untuk memancutkan sperma ke dalam faraj perempuan semasa persetubuhan. Topik seterusnya ialah 15.2 Gametogenesis manusia. Gametogenesis di sini merujuk kepada dua proses penting, iaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan proses penghasilan sperma, manakala oogenesis merupakan proses pembentukan ovum. Jom kita belajar sama-sama. Seperti biasa, kita akan lihat dulu objektif pembelajaran untuk topik ini. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat yang pertama, mewajarkan keperluan gametogenesis. Yang kedua, dapat memerihalkan pembentukan gamet, iaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang ketiga, dapat mengenal pasti struktur sperma, iaitu bahagian kepala, bahagian tengah dan ekor, dan juga usid sekunder, iaitu follicle graft, usid sekunder dan sel folikel. Dan akhir sekali, dapat membanding dan membezakan antara spermatogenesis dengan oogenesis. Proses spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma oleh lelaki. Dan ingat, proses ini hanya akan bermula setelah lelaki itu mencapai akil balik, iaitu dalam lingkungan usia 12 hingga 16 tahun.
Ini bermaksud sebelum akhir balik, proses spermatogenesis tidak berlaku. Kita dah belajar sebelum ini, spermatogenesis berlaku dalam testis. Secara spesifiknya dalam tubule seminiferus. Dalam tubule seminiferus terdapat banyak sel germa primordium yang diploid. Diploid bagi manusia bersamaan dengan 46 kromosom. Dan setiap sel germa primordium pula akan membahagi secara berulang kali melalui proses mitosis untuk membentuk sel spermatogonia. Ingat, mitosis tidak akan mengubah bilangan kromosom, maka sel spermatogonia juga diploid. Sel spermatogonia akan berkembang untuk membentuk spermatosit primer yang diploid dan setiap spermatosit primer akan menjalani proses meiosis 1. Bermaksud, spermatosit primer akan menjalani profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Setelah meiosis 1 dilengkapkan, maka terbentuklah 2 spermatosit sekunder yang haploid. Ingat ya, meiosis akan menyebabkan bilangan kromosom menjadi separuh. Sebab itu, spermatosit sekunder sekarang ialah haploid. Spermatosit sekunder pula akan menjalani meiosis 2, iaitu profasa 2, metafasa 2, anafasa 2 dan telofasa 2. Dan pada akhir meiosis 2 terbentuklah 4 spermatid. Tapi kalau anda perhatikan pada spermatid yang terbentuk, ianya tidak mempunyai bahagian kepala, bahagian tengah maupun ekor. Maka setiap spermatid ini perlu menjalani proses yang dikenali sebagai proses pembezaan sel. Barulah terbentuknya spermatozoa yang mempunyai bahagian kepala, bahagian tengah dan ekor. Dalam tubule seminiferus juga terdapat sel-sel sertoli yang akan membekalkan nutrien kepada semua sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Ingat, terdapat 2 jenis hormon yang terlibat dalam proses pembentukan sperma, iaitu hormon perangsang folikel yang dirembeskan oleh kelenjar pituitari akan merangsang proses penghasilan sperma iaitu spermatogenesis. Di samping itu, hormon pelutinan atau singkatannya LH yang juga dirembeskan oleh kelenjar pituitari akan merangsang testis untuk merembes pula satu lagi hormon iaitu testosteron. Sekarang kita akan belajar pula tentang oogenesis, iaitu proses pembentukan ovum. Proses ini sedikit kompleks berbanding spermatogenesis kerana ianya bukan merupakan proses yang berterusan dan juga melibatkan sel-sel folikel. Oogenesis berlaku dalam ovari dan seperti spermatogenesis, ianya juga akan bermula dengan sel germa primordium yang diploid, iaitu diploid di sini bersamaan dengan 46 kromosom. Setiap sel germa primordium juga akan membahagi secara berulang kali melalui proses mitosis. Ingat, mitosis tidak akan mengubah bilangan kromosom. Maka sel yang terhasil iaitu sel oogonium juga ialah diploid. Setiap sel oogonium akan berkembang untuk membentuk oosit primer yang diploid. Dan setiap oosit primer akan membahagi secara meiosis, iaitu akan menjalani meiosis 1. Tapi ingat, proses ini hanya berlaku sehingga peringkat profasa 1 sahaja.
Usid prima dikelilingi oleh sel-sel folikel. Maka gabungan usid prima dengan sel-sel folikel dikenali sebagai folikel prima. Dan apa yang istimewanya tentang oogenesis jika dibandingkan dengan spermatogenesis ialah proses pembentukan semua folikel prima yang merupakan bekalan sepanjang hayat bagi seorang wanita berlaku semasa peringkat fetus, iaitu sebelum kelahiran. Selepas kelahiran, proses pembentukan folikel prima tidak akan berlaku. Selepas kelahiran, meiosis 1 hanya akan bermula semula setelah seseorang wanita itu mencapai akhir balik, di mana setiap bulan satu usid prima akan melengkapkan meiosis 1. Bermaksud usid prima yang telah menjalani meiosis 1 tetapi berhenti pada fasa yang pertama, iaitu profasa 1, akan teruskan proses meiosis ke fasa yang berikutnya, iaitu metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Dan pada akhir meiosis 1, setiap usid prima akan membentuk satu usid sekunder dan jasad kutub. Sekali lagi, ianya berbeza dengan spermatogenesis. Dalam spermatogenesis, spermatosid prima akan membentuk dua spermatosid sekunder. Tetapi oogenesis, ingat, hanya satu usid sekunder yang terbentuk. Setiap usid sekunder dan juga jasad kutub seterusnya akan mula menjalani meiosis 2. Tapi ingat, sekali lagi, proses yang berlaku ialah profasa 2 dan metafasa 2 dan seterusnya proses ini akan berhenti. Sebab itu, cikgu beritahu sebelum ini, proses oogenesis tidak berlaku secara berterusan. Memandangkan sekarang kita mempunyai usid sekunder dan dikelilingi oleh sel-sel folikel, maka ianya dikenali sebagai folikel sekunder. Folikel sekunder akan membentuk folikel yang matang yang dikenali sebagai folikel Graaff, dan ianya masih mempunyai usid sekunder dan sel-sel folikel. Memandangkan ini merupakan folikel Graaff yang matang, maka semasa proses ovulasi, usid sekunder akan dibebaskan ke tiub fallopian. Ingat ya, bukan ovum tetapi usid sekunder. Dan baki sel-sel folikel yang tertinggal akhirnya akan membentuk korpus luteum. Jadi pada setiap bulan bermulanya akhir balik, satu folikel prima akan berkembang membentuk folikel sekunder dan seterusnya folikel Graaff. Bermaksud, satu usid prima akan melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk usid sekunder. Jadi mungkin anda tertanya-tanya, bila akan terbentuknya ovum? Ovum hanya akan terbentuk jika berlaku persenyawaan. Sekiranya berlaku persenyawaan, barulah usid sekunder akan melengkapkan meiosis 2. Bermaksud, ianya akan meneruskan ke anafasa 2 dan telofasa 2 untuk akhirnya membentuk satu ovum dan 3 jasad kutub. Jasad kutub ini tidak terlibat dalam proses pembiakan dan akhirnya akan merosot. Jadi ini sekali lagi berbeza dengan spermatogenesis, di mana dalam proses spermatogenesis, apabila meiosis 2 dilengkapkan, terbentuklah 4 sperma ataupun 4 spermatozoa yang haploid.
Tetapi dalam oogenesis, hanya satu ovum sahaja yang dihasilkan. Setiap bulan, wanita hanya akan menghasilkan satu ovum. Jadi kalau anda perhatikan pada proses oogenesis, ianya berlaku sebelum kelahiran, selepas kelahiran iaitu bermulanya akhir balik dan juga akan dilengkapkan hanya jika berlaku persenyawaan. Jadi, apa yang akan berlaku jika tiada persenyawaan? Jika tiada persenyawaan, usid sekunder yang memasuki tube falopio akhirnya akan merosot dan keluar bersama-sama dengan haid. Ingat, setiap bulan hanya satu folikel primer akan membentuk folikel sekunder dan folikel graaf dan seterusnya membebaskan usid sekunder. Usid primer, untuk mudah kita ingat, primer di sini bermaksud satu. Jadi, usid primer menjalani meiosis satu, tetapi berhenti pada peringkat profasa yang juga merupakan peringkat pertama. Jadi, satu, satu, satu. Begitu juga dengan usid sekunder. Sekunder di sini bermaksud dua. Akan menjalani meiosis 2 tetapi berhenti pada fasa yang kedua, iaitu fasa yang kedua ialah metafasa 2. Jadi 2 peringkat pun ialah 2. Sekarang kita akan lihat pula struktur sperma dan folikel graaf. Sperma terdiri daripada bahagian kepala yang mengandungi nukleus. Bahagian kepala juga mengandungi akrosom. Akrosom mengandungi sejenis enzim yang dikenali sebagai lysozim, di mana lysozim penting untuk mencerna bahagian luar ovum semasa persenyawaan. Selain bahagian kepala, sperma juga terdiri daripada bahagian tengah dan ekor. Bahagian tengah mengandungi banyak mitokondria. Banyak mitokondria bermaksud kadar respirasi adalah lebih tinggi, maka lebih banyak tenaga yang dapat dijana. Dan tenaga yang banyak diperlukan untuk membantu sperma berenang ke tube falopio bagi proses persenyawaan. Folikel graaf pula terdiri daripada sel-sel folikel yang mengelilingi usid sekunder. Folikel graaf merupakan folikel yang matang di mana semasa proses ovulasi, usid sekunder akan dibebaskan ke tube falopio untuk proses persenyawaan. Manakala baki sel-sel folikel akan membentuk korpus luteum. Korpus luteum penting untuk merembeskan hormon progesteron dan juga estrogen. Akhir sekali, kita akan membanding beza proses spermatogenesis dan oogenesis. Proses spermatogenesis berlaku dalam testis, manakala oogenesis berlaku dalam ovari. Tetapi kedua-dua proses ini bermula dengan sel germa primordium yang diploid. Masing-masing sel germa ini akan membahagi secara berulang kali melalui proses mitosis. Sel germa primordium dalam proses spermatogenesis akan menghasilkan sel spermatogonia yang diploid, manakala bagi oogenesis akan terbentuk sel oogonium yang diploid. Sel spermatogonia dan sel oogonium akan berkembang masing-masing untuk membentuk spermatosid primer dan oosid primer. Spermatosid primer akan menjalani proses meiosis untuk membentuk dua spermatosid sekunder yang haploid. Bagi oosid primer pula, ianya akan menjalani meiosis 1 tetapi berhenti pada fasa yang pertama iaitu profasa 1. Proses oogenesis berlaku sebelum kelahiran, maka semua oosid primer yang dihasilkan adalah yang dihasilkan semasa peringkat fetus.
Tetapi spermatogenesis hanya akan bermula setelah seseorang lelaki itu mula mencapai akil balik. Selepas kelahiran, bermulanya akil balik, barulah usid prima akan melengkapkan meiosis 1 untuk membentuk usid sekunder dan jasad kutub. Jadi kita lihat di sini perbezaan utama ialah selepas meiosis 1, 2 spermatosid sekunder dihasilkan. Tetapi untuk usid prima, selepas meiosis 1, hanya 1 usid sekunder yang dihasilkan. Satu lagi ialah jasad kutub yang saiznya adalah lebih kecil. Spermatosid sekunder masing-masing akan menjalani meiosis 2 untuk membentuk 4 spermatid yang haploid. Manakala usid sekunder juga akan menjalani meiosis 2 tetapi sekali lagi berhenti semasa metafasa 2. Proses ini hanya akan dilengkapkan jika berlaku proses persenyawaan untuk membentuk 1 ovum dan 3 jasad kutub. Spermatid perlu menjalani proses pembezaan sel, tetapi usid sekunder tidak menjalani proses pembezaan sel. Selepas proses pembezaan sel, barulah terbentuknya spermatozoa atau sperma. Meiosis bagi spermatogenesis adalah lengkap, tetapi meiosis 2 untuk oogenesis hanya akan dilengkapkan jika berlaku persenyawaan. Jika tidak berlaku persenyawaan, usid sekunder akan merosot dan keluar bersama-sama haid. Spermatogonium yang diploid akan menghasilkan 4 sperma yang haploid. Tetapi dalam oogenesis, oogonium yang diploid hanya menghasilkan 1 oosid sekunder dan 3 jasad kutub yang akhirnya akan merosot.